إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا مالك الملك, kami bersyukur kehadratmu ya Allah. Dengan izin serta inayahmu kami dapat berkumpul pada pagi ini sempena perjumpaan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri. Ya Allahumma ya hafiz bangsa dan watan, Allahumma ya dzal jalali wal ikram, selamatkanlah kami, pemimpin-pemimpin kami dan negara kami seluruhnya dari segala bentuk bala bencana, malapetaka dan huru-hara. Hilangkanlah wabak COVID-19 dari negara kami dan seluruh dunia. Kekalkanlah ya Allah kebenaran, keadilan, perpaduan, ketenteraman dan kemakmuran dalam negara bertuah ini. Pandulah kami semua ke jalan yang benar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang berhormat menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri, yang berbahagia Datuk Seri Ketua Setiausaha Negara, ketua-ketua jabatan-jabatan, Tan Sri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Boleh relax sikitlah. Alhamdulillah, saya panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini untuk buat pertama kalinya kita telah dapat mengadakan perhimpunan bulanan Jabatan Perdana Menteri yang sewajarnya kita adakan beberapa bulan yang lalu. Disebabkan oleh kerana kita telah melalui satu tempoh masa yang amat mencabar dengan adanya peraturan PKP yang telah pun kita laksanakan hampir 4 bulan lamanya. Maka perhimpunan seperti ini tidak dapat kita anjurkan. Tapi alhamdulillah hari ini telah dapat kita berhimpun di sini walaupun dalam bilangan yang terhad, dibataskan setakat 250 pegawai sahaja. Alhamdulillah kita bersyukur kerana Malaysia telah pun dapat melalui satu tempoh masa yang amat mencabar, iaitu untuk menangani wabak COVID-19 yang telah pun melanda dunia dan Malaysia tidak terkecuali. Tapi berkat usaha, kesungguhan kita dan doa kita semua, maka Malaysia hari ini telah pun dapat dikatakan berjaya untuk menguruskan wabak ini ke satu tahap yang boleh kita katakan membanggakan. Malaysia hari ini telah pun diiktiraf berjaya menguruskan wabak COVID-19 dan dikatakan antara negara yang amat berjaya di dunia. Alhamdulillah. Kesemuanya inilah kerana adanya usaha yang bersungguh-sungguh yang kita sama-sama baik di peringkat kerajaan maupun rakyat jelata menguruskan secara yang bijaksana, tegas, berani dan membuat keputusan-keputusan yang segera dan tepat untuk menentukan wabak penyakit ini tidak menular di kalangan masyarakat kita. Kerana ia melibatkan soal kesejahteraan rakyat, kerajaan tidak memandang remeh perkara ini yang berlaku di negara kita walaupun kita tidak mempunyai pengalaman untuk menguruskan hal sebegini selama lebih tempoh 60 tahun yang lalu. Hari ini kita berbangga kerana kita sudah sampai ke peringkat
yang dikatakan PKPP. P yang akhir itu ialah pemulihan. Iaitu satu fasa yang boleh dikatakan memberikan kita banyak ruang untuk memulakan semula kehidupan kita seperti biasa. Saya nak mengambil kesempatan sini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua penjawat-penjawat awam yang terlibat, the frontliners, doktor, jururawat, tentera, polis, anggota-anggota daripada Majlis Keselamatan Negara, NADMA, JKM, pihak mereka-mereka yang ada di barisan hadapan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Tentulah ini adalah kerana berkat kerjasama yang rapat yang telah pun dapat kita jalinkan sehingga kita mencipta suatu kejayaan yang boleh kita banggakan. Dalam fasa pemulihan yang sedang pun kita lalui sekarang ini, inilah suatu tempoh yang agak lebih mencabar. Membuat keputusan untuk lockdown dan menutup industri itu tidak sukar, walaupun dia agak memberikan kita suatu cabaran yang besar juga. Tetapi keputusan untuk memulakan semula ekonomi dan mengalihkan juga kehidupan sosial dan lain-lain lagi dalam keadaan yang mana kita telah melalui tempoh yang sukar itu juga tidak mudah. Dan ini adalah satu lagi peringkat yang perlu kita ambil kira secara terperinci. Boleh dikatakan sekarang ini keputusan telah pun dibuat untuk semua sektor-sektor ekonomi, sosial, malahan kesihatan sudah pun dapat kita pulihkan hampir 100%. Walaupun COVID-19 belum selesai, sehingga vaksin itu dapat ditemui, tetapi kita telah mengambil langkah ke hadapan. Mungkin lebih awal daripada banyak negara-negara lain yang sedang pun dilanda dengan wabak ini. Namun begitu, untuk sampai ke satu tahap yang dikatakan normal, dia memerlukan banyak usaha yang lebih gigih, berani dan juga bertanggungjawab. Kita tahu bahawa antara perkara yang paling utama yang nak kita pulihkan ialah ekonomi negara kita. Kita sedar di waktu kita berhadapan dengan PKP, berbagai-bagai peringkat, industri, perniagaan dan segala bentuk kegiatan-kegiatan ekonomi hampir terhenti semuanya. Sehari ekonomi kita tidak bergerak, kita rugi 2.4 bilion. Kiralah beberapa hari yang telah pun kita lalui di mana kegiatan-kegiatan ekonomi itu belum dibuka sebagaimana pada hari ini. Untuk itulah bangka beberapa usaha telah pun kerajaan ambil. Seperti contoh, kita telah pun memperkenalkan pakej ransangan ekonomi negara. Menerusi pakej prihatin yang mana kita telah pun menyediakan sejumlah peruntukan 260 bilion kesemuanya. Maka ini membuktikan kesungguhan kita untuk meletakkan semula ekonomi di atas landasan yang betul. Dengan bantuan-bantuan yang telah pun kita sediakan untuk semua sektor ekonomi, perniagaan, industri dan semua bidang-bidang utama, termasuklah mereka-mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi tidak formal. Diharapkan ia akan dapat menjana semula kegiatan-kegiatan ekonomi yang menambah hasil dan dengan hasil itu dapat menjadikan peluang-peluang yang lebih banyak kepada negara kita, pekerjaan yang bertambah, pendapatan yang melimpah semula dan cara begitu maka kegiatan-kegiatan ekonomi kita dapat bergerak sebagaimana yang kita harapkan. Namun begitu kita sedar ini bukan mudah. Kerana bila mana kita nak memulakan kegiatan ekonomi, kita telah pun dapat maklumat-maklumat di lapangan tentang kesulitan, kesukaran yang dihadapi oleh semua sektor-sektor ekonomi ini.
banyak yang terjejas dengan begitu teruk. Sektor pelancongan hampir lumpuh. Sektor pembuatan, perkhidmatan, pembinaan juga hampir sedemikian. Oleh sebab itu, kita berada dalam situasi yang cukup sukar. Saudara yang ada di hadapan saya adalah antara yang saya fikir arif mengikuti sedekat-dekatnya apa yang sedang pun berlaku pada waktu ini. Kita turun ke lapangan, kita bertemu dengan banyak kumpulan-kumpulan dalam masyarakat yang mewakili bidang-bidang tertentu. Kita berbicara dengan mereka. Kita berinteraksi dan mendengar apakah rintihan dan permasalahan mereka. Pastinya adalah banyak sekali. Maka untuk membolehkan kita kembali seperti sedia kala dalam situasi yang dikatakan normal baru ataupun norma baru, the new norms, itu memerlukan suatu tindakan yang lebih tersusun, yang lebih terancang, yang lebih teratur dengan dukungan-dukungan setiap peringkat, terutamanya dalam pentadbiran kerajaan. Kerana kitalah yang pembekal perkhidmatan yang terbesar dalam negara kita. Perkhidmatan kita ini diperlukan oleh semua pihak, termasuk sektor ekonomi yang terjejas teruk. Apa peranan kita? Peranan kita ialah untuk facilitate, not to frustrate. Seboleh mungkin usaha-usaha yang nak kita lakukan ini memikirkan tentang situasi baru ini. Kalau sebelum daripada masalah kita hadapi dalam isu COVID-19 ini, sebelum daripada ini, kita tahu tugas dan tanggungjawab kita. Kita telah melaksanakan untuk tempoh yang lama. We know what we are supposed to do in times when we do not face a problem like what we face now. Tetapi dengan situasi pasca COVID-19, ia sudah berubah. Yang tak pernah kita jangka berlaku. Dan kalau kita menggunakan amalan-amalan, prosedur-prosedur yang biasa yang telah kita gunakan zaman sebelum COVID, untuk menguruskan isu-isu selepas COVID, maka tentu dia tidak menepati keadaan, situasi. We expect something to happen, it did not happen. Apa sebab? Karena masalah di bawah itu tidak semudah mana yang kita fikirkan. Contoh, industri. Laporan yang saya terima bila kita mengadakan mesyuarat Economic Action Council yang menunjukkan sepatutnya mereka sudah dapat bergerak dengan pantas. Tapi keadaan sebenarnya tidak sebegitu. Kenapa? Isu pokoknya ialah kerana masalah keuangan. Mereka kata bahawa modal pusingan working capital mereka tidak mencukupi. Mereka memerlukan dukungan-dukungan yang lain, sistem perbankan yang boleh mempermudahkan segala bentuk pinjaman dan juga pemberian mereka dapat sebelum daripada ini. Pendek kata bahawa situasi di bawah tidak seperti yang kita jangkakan. Maka peranan kita sebagai penjawat awam yang tentu ada kaitan dengan mereka, baik kita membekal perkhidmatan secara langsung ataupun kita adalah terlibat dari segi memberikan lesen-lesen, kita agensi yang meluluskan ujian-ujian tertentu, dan kita juga pihak-pihak yang akan memberikan keputusan-keputusan kepada segala bentuk permohonan dan permintaan mereka, maka tentulah tugas kita lebih mencabar lagi. Kalau amalan biasa kita melalui satu tempoh tertentu untuk meluluskan suatu permohonan, katalah sebulan. Apakah tempoh sebulan dalam situasi baru ini adalah tempoh yang singkat? Jawapannya tidak sesingkat yang diharapkan oleh pihak-pihak yang ada di bawah. Ataupun tempoh yang kita perlu masa ialah 6 bulan untuk meluluskan plan-plan bangunan walaupun tidak di bawah JPM. Tapi agensi-agensi yang lain yang terlibat dalam bidang industri pembinaan ataupun perumahan. Tempoh sebegitu adalah biasa. Tetapi dalam keadaan norma baru, dia tidak lagi memadai. Sebab itu dalam mesyuarat yang telah pun kita adakan baru-baru ini, kita telah memutuskan supaya kita teliti semula prosedur-prosedur kita. Cara kerja kita. Lapisan-lapisan tingkatan yang membuat keputusan ataupun decision making level yang seboleh mungkin kita kurangkan dan diberikan kuasa-kuasa tertentu pada pihak agensi dan ketua-ketua jabatan untuk memutuskan dengan secara yang lebih segera. Kita putuskan itu ialah Ketua Setiausaha Negara
Datuk Seri KSN kita boleh menjadi peneraju utama yang boleh mempermudahkan sekiranya kementerian-kementerian dan agensi-agensi tertentu menghadapi apa-apa perkara yang perlu dirondingkan supaya dia tidak menjadi isu yang boleh nanti dijadikan alasan untuk dikenakan bentuk-bentuk tindakan oleh pihak juru audit negara ataupun ketua-ketua agensi penguatkuasa, maka ia perlu diputuskan secara rasmi dan ini tentu memerlukan masa dan ketika yang sesuai untuk dia diputuskan. Dan ini rasa saya adalah satu tindakan yang tidak boleh kita elakkan. Langkah-langkah sebegini adalah sebahagian daripada perkara yang saya fikir perlu kita fikirkan supaya urusan-urusan untuk memulihkan semula segala bentuk urusan-urusan ekonomi negara kita yang melibatkan boleh dikatakan hampir semua sektor ini dapat kita bantu dan kita selesaikan. Antara sektor yang dikatakan paling teruk terjejas ialah sektor pelancongan. Dalam unjuran yang dibuat oleh Majlis Tindakan Ekonomi dikatakan untuk sektor ini saja pulih seperti sedia kala dia memerlukan tempoh 4 tahun. 4 tahun satu jangka masa yang panjang. Mungkin dalam tempoh 4 tahun kita akan melihat pemain-pemain yang baru. Yang lama sebahagian besar mungkin sudah pun tutup kerana tidak boleh meneruskan perniagaan ataupun rugi, maka akan lahirlah pemain-pemain baru. Dan mereka ini memerlukan juga sokongan. Mereka memerlukan bentuk bantuan-bantuan yang diharap akan mempermudahkan urusan mereka supaya sektor pelancongan sebagai contoh dapat balik semula antara penjana pendapatan negara yang terbesar. Saya fikir hampir 80 bilion ringgit Malaysia dapat kita kumpul dari sektor pelancongan sahaja. Jadi saudara sekalian, tempoh masa yang di hadapan kita ini adalah cukup kritikal. Saya telah memberitahu pada jemaah menteri sebagai contoh, walaupun Malaysia sudah hampir selesai menangani masalah COVID-19, insya-Allah, jauh agaknya lebih cepat daripada setengah-setengah negara. Contohlah negara jiran kita. Tetapi janganlah dengan sebab oleh kerana birokrasi dan permasalahan yang kita hadapi di tingkat pentadbiran, maka negara yang ke belakang boleh sedia ke depan daripada kita dari segi proses pemulihan. They recover faster than we do recover. Ini tidaklah merupakan satu contoh yang baik. Bukan masalah apa, ialah kerana kita mengambil masa yang agak lebih lama untuk membantu semua sektor-sektor tadi kembali semula seperti sedia kala. Jadi cabaran yang kita hadapi bukan saja saudara, saya, rakan-rakan dalam jemaah menteri, ketua setiausaha negara adalah amat besar sekali. Bukan saja di JPM, tetapi di semua peringkat jabatan-jabatan dan kementerian yang ada di dalam kerajaan kita, termasuklah juga kerajaan-kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Yang penting bagi kita ialah supaya situasi ekonomi untuk tempoh yang agak sesuai dapat kita kembalikan semula. Unjuran daripada World Bank menyatakan bahawa Malaysia mungkin menjadi antara negara yang pertama dikatakan akan kembali pulih dalam kadar pertumbuhan 5.6% pada hujung tahun 2021. Kita harapkan begitulah. Berbanding dengan kadar pertumbuhan negara-negara lain di rantau kita, malahan negara-negara maju sekalipun. Kalau itulah unjuran yang dibuat oleh pihak Bank Dunia, apakah dia boleh menjadi kenyataan? Lebih banyak bergantung pada usaha yang kita akan lakukan. Sama ada kita tegas, cepat dan buat keputusan yang agak tepat untuk menentukan segala sektor-sektor itu dapat bangun semula seperti serigala, amat bergantung pada langkah kita. Saudara sekalian, tentulah saya cuma nak menyatakan di sini rasa terima kasih di atas segala usaha yang saudara-saudara telah lakukan selama ini. Pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional tentu antara lain ialah untuk mendukung segala apa prinsip-prinsip yang telah kita perjuangkan selama ini. Iaitu pertamanya ialah untuk mewujudkan sebuah pentadbiran kerajaan yang bersih, yang berintegriti. Saya tidak akan berkompromi dalam soal ini.
Sebab itu pelan tindakan anti rasuah yang telah pun sama-sama kita persetujui baik dalam pentadbiran dahulu akan kita teruskan dalam pentadbiran kerajaan yang ada pada hari ini. Kita nak menentukan supaya urusan-urusan pentadbiran kerajaan berjalan di atas rule of law, atas landasan undang-undang yang telah ada. Kita menentukan supaya segala perkara yang kita laksanakan ini tidak dilihat sebagai menyalahgunakan kuasa kita. Ada had dan batasan sejauh mana kita harus mampu memikul tugas-tugas yang ada hubung kait dengan soal pentadbiran undang-undang dan sebagainya. Sebab itu untuk tempoh masa-masa ke hadapan, tentu yang kita akan tekankan ialah bagaimana kita dapat menguruskan urusan tugas-tugas pentadbiran kita secara teratur, secara betul. Penting juga dalam soal ini pengurusan yang berkaitan dengan keuangan negara. Jangan ada pembaziran. Saya sedar waktu PKP ini, Ketua Setiausaha Negara memaklumkan bahawa kita tidak dapat berbelanja. It is quite interesting when times are difficult. You can't spend money. Tidak boleh berbelanja kerana situasi dan keadaan tidak membolehkan ia dibelanjakan. Mungkin operating expenditure tidak jadi masalah, tapi perbelanjaan untuk pembangunan sedikit sebanyak telah terganggu disebabkan oleh masalah PKP ini. Tapi saya telah diberitahu bahawa hampir 45 ke 50% daripada peruntukan pembangunan sudah mula dibelanjakan. Tetapi masih lagi banyak yang perlu kita gunakan dan laksanakan sebelum tempoh akhir tahun 2020 ini. Jadi saudara-saudara sekalian, tentulah yang saya harapkan ialah kerjasama yang rapat di antara kita sama kita untuk bekerja bersungguh-sungguh, menguruskan segala apa yang telah pun ditetapkan, digariskan di bawah tanggungjawab jabatan dan juga agensi masing-masing. Sekiranya ada apa-apa isu dan masalah tertentu, harus kita ke depan untuk berbincang dengan semua pihak, ketua-ketua jabatan, sebagaimana yang diperingatkan selalu, jangan bekerja in silos. Kita adalah satu jabatan yang harusnya berkongsi segala bentuk maklumat dan kerjasama untuk membantu supaya urusan-urusan pentadbiran kita ni dapat berjalan dengan licin dan lancar. Jadi itulah saja yang saya nak sebutkan di peringkat pertama perjumpaan kita pada pagi ini. Kita berdoa mudah-mudahan pertamanya masalah COVID kita ni akan kita selesai dalam tempoh yang tidak berapa lama lagi. Nampak sudah sampai ke tahap yang dikatakan flatten the curve, tetapi ia belum lagi dapat 100% selesai sehinggalah vaksin itu dapat ditemui. Jadi kita doakan mudah-mudahan segala apa yang ada di hadapan kita ini dapat kita uruskan dengan secara yang sebaik-baiknya. Saya doakan saudara-saudara adalah dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab secara yang berkesan dan mudah-mudahan dapat kita memulihkan negara kita sebagaimana yang kita semua cita-citakan. Terima kasih saya ucapkan pada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.